Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat, dan sesungguhnya kepada Allah Ta'ala segala pujian. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita masih lagi bersama bicara ilmu kitab hikam. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita sampai muka surat 86 yang bawah sekali. Dan kita akan sambung pada muka surat 87. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, katanya al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi an yasna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Maksudnya, bermula orang mukmin itu apabila dipuji ia, maka malu kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dipuji atasnya dengan sifat yang tiada dilihatnya daripada dirinya. Pengarang kitab kita memberitahu bahawa orang mukmin itu apabila dia dipuji, dia malu kepada Allah. Kerana dia mengetahui segala puji itu milik Allah. Dan dia tidak layak mendapat pujian. Kerana dia mengetahui tentang dirinya. Dan dia telah lihat bahawa apa yang dipuji itu tidak ada pada dirinya. Kerana sesungguhnya semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang mengatakan sesuatu pada kita, sedangkan itu bukan milik kita? Sudah pasti kita akan merasa malu. Kita pun, orang pun kata, cantik kereta kamu. Sedangkan kereta tu kita pinjam. Bukan kereta kita. Oh, comel rumah kamu. Sedangkan rumah tu bukan rumah kita. Sayugia sepatutnya kita merasa malu. Dan tidak wajar sama sekali kita merasa bangga. Kerana mendapat pujian sedangkan itu bukan milik kita. Maka seorang mukmin yang sebenar-benar, yakni kekasih Allah, wali Allah, orang-orang yang soleh, mereka akan merasa malu kepada Allah apabila mereka mendapat pujian atas sesuatu kebaikan yang mana dia akan merasakan bahawa dia itu tidak melakukan kebaikan. Sebenarnya kebaikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai contoh, apabila Allah memberikan kepada kita ini rezeki, harta yang banyak, lalulah kita menggunakan harta itu, kita tolong orang fakir miskin. Bila kita menolong orang fakir miskin, kemudian orang pun puji. Oh, contoh dia kata yang berhormat, kalau yang berhormat lah. Yang berhormat ini pemurah orangnya. Kalau ustaz, ustaz ni ustaz yang pemurah sebagai contoh. Maka orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala, dia merasa malu. Sebenarnya yang pemurah bukan dia. Yang pemurah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan merasa ni orang yang soleh, kekasih Allah. Dia tidak akan merasa bahawa dia layak mendapat pujian. Kerana dia tak mampu nak menginfak fisabilillah kecuali Allah lah yang memberi kepada dia dapat infak. Bermakna dia melihat kebaikan itu bukan datang daripada dia, tetapi kebaikan itu datang daripada Allah. Apabila dia mendapat pujian, maka dia menyedari bahawa yang layak dipuji itu Allah. Maka dia akan merasa malu.
Kerana itu bukan miliknya. Maka bagaimana seseorang itu boleh berbangga mendapat pujian sedangkan itu bukan dia, bukan milik dia. Maka dia kena menyedari sesuatu pujian orang memuji dia. Kamu ini dermawan, kamu ini soleh. Dia kena menyedari bahawa sesuatu yang dipuji itu tidak ada pada dirinya. Apabila merasa sesuatu pujian, orang puji dia, kamu ni baik, kamu ni soleh, dan kamu merasa bahawa pujian itu ada pada diri kamu, maka itulah sejahir-jahir kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana maklum, apabila manusia memuji kita, sedangkan tanggapan kita adalah melihat kepada bukti kenyataan yang pada diri kita. Bila orang memuji kita, kenyataannya sebenarnya sesuatu itu tidak ada pada diri kita. Dan kita sebenarnya lebih mengetahui keadaan diri kita. Sebab itu kita dah baca semalam, dia kata kalau orang puji kamu, kamu kena cela diri kamu. Kerana orang memuji kamu melihat kebaikan kamu yang sedikit, sedangkan kamu sendiri mengetahui keburukan kamu yang banyak. Dengan keburukan kita yang banyak ini, adakah kita merasa kita layak mendapat pujian? Maka dalam keadaan macam itu, orang yang soleh, dia akan memikirkan bagaimana perasaan dia terhadap Allah apabila orang memberi pujian terhadap diri dia. Bagaimana dia dengan Allah? Bukan bagaimana dia dengan Allah Ta'ala bila orang memujinya. Maka bila dia menyedari bahawa sesuatu yang orang puji itu sebenarnya tidak ada pada dirinya, maka hatinya akan merasa malu dengan Allah. Kerana adab dia dengan Allah, dia mengetahui segala puji itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini. Yakni orang yang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu tiada memandang ia pada dirinya. Orang yang mukmin yang sebenar-benar, yakni orang yang soleh ataupun para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tiada memandang ia pada dirinya sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kalaulah dia ini seorang yang dermawan, dia ambil harta, dia infak kepada Allah Ta'ala, maka dia melihat bahawa yang dermawan itu Allah. Sifat yang terpuji itulah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kekal dengan sifat hamba dia. Orang soleh dia kekal dengan sifat hambanya. Sifat hina, sifat lemah, sifat dhaif, sifat fakir. Dah fakir, bila sebut sifat fakir, bukan dia yang infak, dia sendiri pun fakir. Tetapi bila orang itu dia infak, contohnya satu orang orang yang kaya, satu orang yang kaya tadi, satu orang tokeh, dia infak, ataupun satu orang ustaz yang dia dermawan, tokeh seorang dermawan, ataupun wakil rakyat yang dermawan, ataupun pemimpin yang dermawan, maka dia pun infak. Ketika mana dia menginfakkan harta pada dirinya, lalu dia merasa dia ni sudah baik, dialah yang melakukan sifat kebaikan itu. Bermakna dia ini sebenarnya tidak menyedari akan kenyataan diri dia. Kerana kenyataan diri dia tadi sebenarnya dia itu tidak ada sifat yang terpuji. Itu sifat Allah. Sebab itu orang-orang yang soleh dia tidak merasa dia ada sifat yang terpuji. Maka tiada memandang ia daripada dirinya sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, yang mustahak, yang layak padanya. Dia tak rasa. Sebab itu orang-orang, kalau kita tengok orang yang mendapat pujian, sama ada dia seorang orang kaya, sama ada dia seorang pemimpin, sama ada dia seorang ustaz. Kerana ada juga ustaz-ustaz yang dermawan, lalu orang puji dia. Ada juga wakil rakyat yang dermawan, orang puji dia. Ada juga orang-orang kaya yang dermawan, orang pun puji dia. Lihat bagaimana sifat dia apabila dia mendapat pujian. Apabila dia mendapat pujian, maka dalam keadaan macam itu, bagaimana sifat dia? Lalu ulama mengatakan, orang yang mendapat pujian ini, dia kena melakukan 4 perkara. Apakah yang dia perlu lakukan 4 perkara? Yang pertama, sebagaimana kita kata tadi, yang pertama, hendaklah dia merasa malu dengan Allah.
kerana sifat dermawan itu bukan sifat dia. Tapi merasa sifat kita. Merasa sifat tu. Maka katanya, yang pertama, kamu kena merasa malu kepada Allah apabila mendapat pujian. Ini tidak ada. Orang yang membuat kebaikan, kadang-kadang bila dia puji, dia tak ada rasa malu dengan Allah. Dia rasa dia merasa bangga. Bila ada rasa bangga, tidak ada rasa malu dengan Allah. Maka binasa dia. Walaupun dia soleh, walaupun kita bagi tahu, walaupun sudah diketahui pahala infak fisabilillah ini besar pahalanya, tetapi dia tidak sedar sebenarnya apa yang dia infak itu tidak mencapai pahala tadi. Kerana apa? Kerana dia telah melihat dirinya. Dia telah melihat dirinya. Maka yang pertama, hendaklah dia merasa malu dengan pujian, merasa malu pada Allah terhadap pujian tadi. Maka apabila mendapat pujian, hendaklah 4 perkara. Yang pertama, merasa malu pada Allah. Itu nombor 1. Macam mana rasa malu? Rasa malu dengan menyadari bahawa kebaikan itu bukan milik dia. Maka kebaikan itu bukan milik dia. Bila dia malu dengan Allah, bermakna dia malulah pada diri dia sendiri. Maknanya, itu nombor 1. Nombor 1. Yang kedua, sepatutnya orang yang dapat pujian. Cuba kita tengok orang yang dapat pujian. Bila dia dapat pujian, dia tak buat perkara yang kedua ini. Bermakna apa? Orang yang mendapat pujian, dia tak buat perkara yang nombor 2 ini, bermakna dia rada dengan pujian tadi. Apa dia? Yang kedua, dia hendaklah membantah pujian tersebut. Macam dia kata, ustaz ni orang soleh. Kita kena kata kita bukan soleh. Kalau orang kita pun buatlah. Contohnya kita bagi fakir miskin, orang pun ambil gambar. Sama ada kita memang ambil gambar pun, contohnya kita buat lakonan, kita pun ambil gambar, ataupun kita tak ambil gambar pun, orang ambil gambar. Orang pun kata, ustaz ni seorang dermawan. Kita kena balas balik. Jangan kamu kata saya dermawan, jangan kamu kata saya soleh, jangan kamu kata saya alim. Sesiapa yang mendapat pujian, dia tidak membantah pujian, bermakna dia redha dengan pujian. Begitulah jatuhnya, begitulah maknanya seseorang apabila sahaja dia mendapat pujian, dia tidak melakukan perkara yang kedua ini, bermakna amalan yang dia lakukan itu untuk mendapat pujian. Itulah yang dia nak. Kalau dia tambah, dia bantah. Tidak. Maka demikian. Yang keduanya, hendaklah dia ini membantah pujian tersebut. Ingat, para jamaah yang mendengar, kalau orang puji kita, tolak. Kemudian kita tolak, orang kata, saya tengok ustaz ni soleh. Kita pun kata, ustaz bukan orang yang soleh. Saya tengok ustaz ni orang alim. Ustaz bukan orang yang alim. Tapi dia tetap pegang. Itu atas dia. Tapi atas kita tetap letak. Kita bukan soleh, kita bukan alim, kita bukan ni. Itu sifat orang-orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Dia membantah pujian. Membantah pujian. Kalaulah di dalam Facebook orang tulis, ustaz, saya tengok ustaz ni soleh. Orang tengok ustaz soleh. Kita kena jawab, wahai para ikhwan sekalian, jangan kamu kata saya soleh. Gitu. Jangan kamu kata saya soleh, jangan kamu kata saya baik, jangan kamu kata bantah pujian tadi, bantah. Jangan buat senyap saja. Terima kasih. Maknanya, terima kasih banyak, Dok. Kalau Dok pun bantah dalam hati. Tapi tunjuklah bantah dalam hati. Orang bantah dalam hati ni, dia tahu dah bila dia buat orang puji, dia tak akan buat lagi depan-depan. Dia akan buat diam-diam saja. Aku infak ni, tujuan aku infak nak suruh orang-orang kaya yang lain tu supaya infak juga. Aku tunjuk gini supaya orang-orang kaya jangan kedekut dengan harta dia. Tapi orang puji, maka dia pun infak diam-diam. Jangan berhenti buat kebajikan. Infak diam-diam sahaja. Infak tetap infak untuk mengelak pujian. Maka yang kedua, apabila mendapat pujian, yang kedua, hendaklah dia membantah pujian tersebut. Lepas pada ni, bila orang kata kita baik, kita bantah. Saya bukan soleh. Saya tengok awak orang alim. Saya bukan alim. Saya tengok awak ni ahli zikir. Saya bukan ahli zikir. Tolak setolak-tolaknya. Setolak-tolaknya. Pernah satu ketika, ni pengalaman masa tu saya ada di Yaman.
Kemudian datang satu orang hamba Allah. Dia duduk di hadapan Allamah Habib Umar. Dia kata, wallahi anta waliullah. Dia kata, demi Allah, kamu wali Allah. Maka Habib Umar itu berpaling ke lain. Dia pun bercakap dengan ni. Lepas tu dia pun maknanya bercakap benda-benda. Dia pun macam berceramah. Dia tak hiraukan pujian dia tadi. Kita nampak wajahnya dia tidak berminat dengan orang kata. Dia tak kata, kenapa awak kata saya wali Allah, gini-gini. Dia tidak maknanya terus bertanya orang tadi. Dia terus berpaling. Ini sebagai jalan bantah pujian tersebut. Maka dalam keadaan macam itu, yang kedua, hendaklah seseorang itu membantah pujian. Dan yang ketiga, jangan gembira, tidak gembira di atas pujian. Tidak bergembira di atas pujian. Dengan bila orang puji, suka dengan kita. Bila orang puji kita, kita merasa suka. Merasa suka. Biarlah bersamaan. Orang kecam kita pun tak apa. Orang puji, orang kecam sama je. Begitu. Orang puji ke anda dia lah nak puji. Kita tak akan pegang pujian dia. Walaupun orang kata, ustaz ini alim, kita tak akan pegang pujian dia. Aku dah alim. Tidak. Ustaz ini saleh, kita tak akan pegang pujian dia tadi. Kita kata kita ni saleh. Tidak. Maka dalam keadaan macam itu, yang ketiga, tidak bergembira. Tidak bergembira dengan pujian tersebut. Itu yang ketiga, adab. Tapi kalau rasa gembira, sukanya dapat pujian, suka-suka sungguh, ini membawa kepada kebinasaan. Maknanya apa? Nabi kata apa? Qata'ta unuka sahibika. Kamu ni telah potong tengkuk saudara kamu. Maknanya. Maka dalam keadaan tu, yang ketiga, tidak bergembira di atas pujian. Dan yang keempat, hendaklah memuji Allah. Maka boleh kalau orang tu kata, ustaz ni orang yang saleh, kita pun kata alhamdulillah. Alhamdulillah di sinilah kena faham. Bukan alhamdulillah bermakna kita ini bersyukur, suka dia puji kita. Alhamdulillah ada orang puji kita. Bukan. Alhamdulillah di situ dengan meletakkan di dalam hati, sebagaimana kita baca dalam matan ini, dia kata iza mudiha istahya minallah. Apabila kamu dipuji, kamu merasa malu pada Allah. Kenapa? An yasna alaihi biwasfin. Kamu dipuji dengan satu sifat la yashhaduhu min nafsihi, yang tidak ada pada diri kamu. Ketika itu kamu kembalikan pujian itu pada Allah. Bukan milik aku dah ada sifat tu. Gitu gambaran. Orang pun kata, Allah, kamu ni baik sungguhlah. Ustaz ni dermawan lah. Saya tengok ustaz ni orang pemurah lah. Lalu ketika itu kita kembali kepada Allah dan kita letak dalam hati, bukan milik aku pujian itu milik Allah. Pemurah itu Allah, bukan aku. Maka dengan itu dia berkata alhamdulillah. Maka empat ini di antara adab apabila mendapat pujian. Ada setengah pendapat, ada setengahnya menambah satu lagi. Jangan berpegang dengan pujian itu. Yang kelima, kamu ni soleh, aku soleh dah. Kamu ini alim, aku alim dah. Kamu ni baik, aku ni orang baik. Maka berpegang dengan pujian tadi. Tidak boleh berpegang. Itu yang kelima, tambahan daripada yang kita kata empat tadi. Maka di sini dipahami bahawa orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah orang yang tidak melihat dirinya ada sifat-sifat yang terpuji. Tak ada pun pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, di mana dengan sifat tersebut dia merasa dia berhak dipuji. Itu tidak ada. Orang soleh, dia tak melihat pada dirinya ada sifat terpuji yang melayakkan dia mendapat pujian. Tidak. Dengan sebab itu, kalau ada sifat-sifat yang terpuji lah, mungkin orang kata dia ni dermawan, memanglah dia ada bantu orang susah. Contohnya, maknanya kalau dia ini orang yang suka tolong orang, memang dia ada tolong orang tadi, tetapi dia sebenarnya melihat itu dia buat dengan keizinan Allah. Yang dia tolong orang tu dengan Allah yang menolong dia. Lalu dia meletakkan, aku ni tak boleh tolong orang kecuali Allah yang tolong aku. Maka yang sepatutnya bukan puji aku, puji Allah lah.
Sebab itulah segala pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ketika itu barulah dia rasa, ya Allah. Maknanya dia mula merasa malu dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Dia telah melihat bahawa segala kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, lagi. Maka apabila memuji manusia itu atasnya dan menyebut mereka itu akan segala kebajikan, maka malu ia kepada Allah dengan dipuji atasnya dengan sifat yang tiada ia di dalamnya. Dia kerana merasa malu pada Allah sebab sifat itu tidak ada. Maka bertambah-tambah ia daripada yang demikian itu akan ihtiqar pada dirinya. Apa makna ihtiqar? Merasa hina. Jadi begini, dikatakan bahawa apabila orang puji kamu, apabila seorang itu datang memuji, dia kena rasa malu. Dia merasa malu, adab dia dengan Allah, dia merasa malu dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia kena merasa dirinya hina. Hinanya diri dia sebenarnya. Maknanya, rasa terhina. Macam kalau kita kata, kita ni miskin. Kita ni miskin. Orang pun kata, kaya mu. Maknanya, kamu ni kaya sungguh mu ni. Kita akan rasa apa? Kita rasa akan terhina kita ni. Jadi kita kena rasa hina diri kita. Tak ada pun aku ni, tak ada. Orang Terengganu kata, tak ada pun mana kok. Dia kata, aku tengok mu ni baik sungguh lah. Tak ada baik pun. Bukan sifat dia, itu sifat Allah Ta'ala. Maka adab satu orang mukmin ini, dia kena merasa malu di atas pujian tadi dan bertambah ihtiqar pada dirinya. Apa makna ihtiqar? Ihtiqar bermakna merasa hina pada dirinya. Maka dengan demikian, apabila orang memujinya dan menyebut kebaikan-kebaikannya, bagusnya, saya tengok awak ni dapat duit, tolong orang susah, ramai orang susah mari tolong awak, cari awak. Saya pula tengok awak ini, dia kata kalau nampak orang-orang susah, orang-orang perlu ke hajat, kamu cepat tunaikan hajat. Saya tengok awak ni, Allah bagi yang semayang pula rajin, jaga semayang. Maka orang pun duk puji, maka kita kena merasa malu terhadap Allah Ta'ala. Malu kepada keesaan Allah. Malu kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu kepada iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kehendak kita pun, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhirnya sifat-sifat yang patut dipuji itu bukan sifat kita. Maka daripada perasaan inilah kita dapat mengawal nafsu supaya pujian-pujian itu tidak lagi memberi kesan pada hati kita, dan pujian itu kalau boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah. Menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka hati melihat bahawa kalau kita mampu menolong orang pun itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita jadikan dia jalan bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah lah yang menolong kita melakukan amal ibadat, dan hendaklah maknanya kita bertambah lagi merasa hina kepada Allah. Maka pujian-pujian daripada manusia hakikatnya maknanya tidaklah kita kata tercela dan tidaklah terpuji. Hanya dikatakan bahawa ia hanya bergantung kepada akibatnya. Dan kadang kita pujian tadi menjadi terpuji. Sebab apa? Sebab bila sabit dipuji, semakin ingat Allah. Semakin dipuji, semakin malu dengan Allah. Semakin dipuji, merasa hina dengan Allah. Maka pujian itu memberi kebaikan. Tetapi pujian itu juga kadang-kadang bukan satu perkara yang terpuji. Dengan sebab pujian tadi kita lupa kepada Allah. Inilah maknanya membawa kepada kebinasaan. Baik, kita tengok lagi. Dan lari ia daripadanya, lari dia daripada pujian tadi. Malu dia. Ada ke sabar kata kita orang baik? Contoh. Ada ke sabar dia kata kita ni soleh? Kita tahu. Kita lebih tahu keadaan diri kita. Adakah kita soleh ke tidak soleh? Dia mana tahu. Dia nampak zahir saja kita soleh. Zahirnya soleh. Dia mana tahu. Dia tahu tak hati kita ada hasad dengki? Tak tahu. Dia tahu tak hati kita ni ada sombong? Tak tahu. Dia tahu tak hati kita ada rasa ujub, ada bangga? Tak tahu.
Dan kita tahu kadang-kadang kita buat ni rasa seorang puji kita, orang nak cari pujian orang, kita rasa nak bangga, kita kadang-kadang rasa bangga dengan amal ibadat kita, dan itu semua sifat-sifat yang tidak layak. Yang tidak layak menyebabkan kita ni layak terima pujian, tidak. Kerana kita ada sifat itu. Sifat riak, takabur dan sebagainya. Dan dia kata kuatlah kepadanya melihat kebajikan Allah. Yang sepatutnya dia semakin kuat melihat itu kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepadanya. Itulah kebaikan Allah padanya. Maka kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, dengan sebab kebaikan itu orang puji kamu. Orang puji kamu. Sebenarnya yang melaksanakan pujian itu, yang melaksanakan itu adalah Allah, dan yang layak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kamu mampu melakukan, hanya kamu lihat itu anugerah daripada Allah. Dan memandang anugerahnya dalam menzahirkan kebajikannya, kebajikan Allah atas kamu. Allah saja menzahirkan. Maknanya Allah saja menzahirkan perbuatan baik pada diri kamu. Sebenarnya Allah nak memberitahu bahawa Allah telah membuat baik kepada kamu. Allah telah membuat kebaikan kepada kamu. Dan inilah syukur dengan dia. Maka kita pun melihat, maknanya kita boleh tolong orang, dapat duit kita bagi ke orang. Allah lah yang memberi anugerah kepada kita. Okey, baik, contoh. Contoh lain lagi, kita kata satu orang dia kata, Ustaz, saya nak bagi duit ni dalam 1,000. Boleh tak Ustaz bagi kepada orang sekian-sekian. Dia dalam keadaan susah. Dia dalam keadaan susah. Baik. Kita pun ambil duit 1,000, kita pun bagi pada orang tadi. Bila kita bagi pada orang tadi pun kata, Allah baiknya Ustaz, tolong saya. Maknanya, baiknya Ustaz tolong saya. Hakikat kita tahu bukan kita tolong. Hakikatnya kita tahu kan kita tolong. Tu orang kaya tu yang tolong. Kita tak tahu, kita tolong hantar duit saja bagi ke dia. Itu saja. Itu saja kita. Tapi orang duk puji kita melambung, Allah Ustaz, saya ingat semua ke Ustaz. Dia kata, sampai mati saya ingat ketika saya susah, ni lah Ustaz tolong saya. Ketika saya susah, ni lah Ustaz tolong saya, dia kata. Maka ketika itu orang-orang yang soleh, dia tahu dia ni hanya melaksanakan saja ataupun menggerakkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dia. Allah lah yang memberi duit kepada dia, dia yang menggerakkan begitu. Tapi dia dah tahu, bukan dia ni Allah. Jadi kita ni bila orang kata, ambil Ustaz tolong ambil tu, saya bagi 1,000 Ustaz bagi. Orang puji kita melambung. Oh baiknya Ustaz, baiknya. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Kita akan rasa, bukan aku ni, aku tak layak ni. Bukan aku yang dapat. Patutnya puji orang kaya tu lah. Lalu kita pun kata pada dia. Kita kata, gini, bukan Ustaz, bukan duit Ustaz. Orang dia bagi duit ke Ustaz, Ustaz suruh bagi pada kamu saja untuk tolong kamu, bukan Ustaz. Maknanya, itulah yang sepatutnya. Itulah yang sepatutnya, bukan saya. Orang itu, duit orang tu yang saya ni tolong sampai amanah saja. Sampaikan amanah saja. Begitulah sepatutnya bila orang puji kita, kita kata bukan saya, Allah sebenarnya. Tapi duk rasa saya. Dia duduk merasa saya. Itu dikatakan bahawa maka sepatutnya kamu kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala pilih kamu. Allah nak buat kebajikan itu terlalu mudah bagi Allah yang maha berkehendak. Tetapi Allah memilih kamu. Allah beri duit sekejap, Allah pilih kamu beri ke orang, beri bantu orang. Maka ketika itu kamu kena bersyukur dengan Allah. Ya Allah, bersyukur padamu ya Allah, kerana dengan nikmatmu inilah maknanya aku dapat melakukan kebajikan dengan izinmu, iaitu dengan izin Allah Ta'ala. Maka inilah syukur yang dengan dia diperolehi bertambah serta selamatnya daripada sukun, daripada diam kepada puji segala hamba. Jadi selamat dia.
daripada tenang, diam daripada pujian manusia. Pujian manusia dia tetap dengan dia sebagai hamba. Jangan pujian manusia dia jadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita dah baca ayat semalam kan? Apa Allah Taala berfirman, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Walahum azabun alim. Jangan kamu menyangka, jangan sekali-kali kamu menyangka, wahai Muhammad, orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan. Oh, dia gembira dengan lakukan, dia dah tolong orang, dah tolong. Jangan kamu menyangka gitu. Sedangkan mereka tu yuhibbuna an yuhmadu, mereka tu inginkan pujian. Inginkan pujian tadi bima lam yaf'alu, dengan barang yang tidak lakukan. Wala tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan kamu sangka mereka itu selamat daripada azab. Walahum azabun alim, itulah azab yang pedih. Ini soalan baik ni. Apa reaksi kita bila orang memuji kita tanpa membuat orang memuji itu berkecil hati kerana kita cuba menolak pujian? Kadang-kadang tolak pujian akan kata kita ini berlagak alim. Kadang-kadang budaya moden ini berbeza dengan yang beragama. Allah, terima kasih pada soalan yang baik ini ya. Okey, baik. Kalau kita menolak pujian itu, dia membawa kepada berkecil hati orang. Maknanya. Maka kita boleh menggunakan kaedah yang keempat tadi. Yang ini dengan memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah. Menolak, membantah pujian tadi. Membantah pujian ini dia boleh dibuat dengan dua. Satu, kita bantah pujian dengan perkataan. Dengan perkataan, mana kita kata, oh saya bukanlah yang orang soleh, saya bukan tu. Ataupun dengan perbuatan. Secara zahir, secara batin dengan hatilah. Zahir itu dua. Jadi dengan perkataan, dengan kita diam sahaja. Diam saja, namun hati kita meletakkan pujian itu bukan milik kita. Maknanya. Jadi, kalau kita tolak pujian, orang kata, oh, Pak tunjuk-tunjuk alim tu. Jadi, kalaulah kita tolak pujian menyebabkan orang akan membawa fitnah kepada kita, maka lebih baik kita diam saja. Biarlah dia nak puji pun. Nak kata kita alim pun kita diam saja. Tetapi, kepada yang bertanya, Dr. Jamilah, tetapi kita tetap meletakkan di dalam hati bahawa kita tidak layak menerima pujian tersebut. Begitu gambarannya. Yalah, kadang-kadang kita nak jaga juga orang. Bila kita tolak pujian, Allah, mana kita kata kita orang soleh, dia kata kita tawaduk pula. Ia bukan tawaduk sebenarnya. Memang hakikat kita tidak soleh, tapi kita pun diam. Ketika mana kita diam supaya tidak menimbulkan maknanya dia merasa berkecil hati, namun hati kita tetap meletakkan bahawa pujian itu tidak layak kita menerimanya. Barulah kita dapat menjaga hati kita. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Lalu dikatakan lagi bahawasanya orang yang mukmin, yang muhakkik, yang sebenar-benar, ataupun kita panggil orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang muhakkik, orang-orang yang saleh lah. Ustaz banyak menggunakan perkataan orang-orang yang saleh. Itu iaitu yang telah disembuhkan hatinya daripada segala penyakit. Disembuhkan hatinya daripada segala penyakit. Dia sudah tidak ada riya, tidak ada ujub, sudah tidak ada takabur. Lantaran dia sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, sudah terbati dengan sifat kehambaan. Sifat kehambaan kan ada 4. Rasa fakir, rasa hina, rasa dhaif, dan rasa fakir, rasa hina, rasa jahil 4. Itu sifat kehambaan. Rasa fakir, rasa hina, rasa dhaif, rasa jahil. 4 sifat. Sudah sebati. Sudah sebati. Orang yang tidak suka pujian itu dikira zuhud ke Ustaz? Itu termasuk juga dalam zuhud. Tetapi zuhud lebih kepada berkaitan dengan seseorang yang tidak di dalam hatinya tidak suka kepada dunia. Maka pujian dia termasuk dalam dunia juga. Okey, baik. Lalu dikatakan orang yang sudah sebati, sembuh daripada penyakit, tak ada dah sebati sifat hamba dia tadi.
Sifat hamba dia tadi sudah sebati pada dirinya, dan jikalau memandang ia yang demikian itu, orang yang macam ni kalau dia pandang orang puji tadi, dipandangnya daripada anugerah Allah. Itu semua anugerah Allah yang datang atasnya daripada segala pembendaharaan nikmatnya. Itu datang daripada Allah, anugerah Allah yang Allah Ta'ala beri daripada segala anugerah ataupun pembendaharaan Allah, segala nikmat Allah beri. Maka dia tengok, oh ini nikmat, ini itu bukan nikmat. Banyak harta kamu infak, bukan harta saya, harta Allah. Maknanya dia nampak saya tu bukan, dia tak akan rasa milik. Dia tengok, oh saya tengok awak ni banyak sungguh infak. Dia tahu, dia kata banyak sungguh infak. Dia kata bukan dia infak, Allah yang mengimpak. Itu bukan harta dia, harta Allah. Allah dia. Jadi semua dia melihat bahawa milik Allah. Ini sifat orang soleh. Dia kembalikan, semua kembali pada Allah. Bila dia sudah kembali pada Allah, tak terkesan dah pujian. Nak puji apa? Tak ada apa dah pada diri dia. Kerana dia dah tahu ini semuanya adalah milik-milik Allah. Apa beza fakir dan juga dhaif? Fakir dia ini merasa dia tidak memiliki sebarang apa-apa pun. Tidak ada harta, tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada apa-apa. Maknanya itu dikira fakir, tidak memiliki apa-apa. Dhaif ini bermakna lemah. Bermakna lemah. Jadi lemah ni dengan arti kata dia tidak mampu melakukan sesuatu. Dia tidak mampu melakukan sesuatu. Dia gini maknanya. Kalau fakir dia tak ada duit, tak ada apa-apa, maknanya itu kalau kata bahasa kita fakir, tak ada duit. Fakir. Dari segi itu, dari segi apa ni sesuatu tadi. Dia tidak ada duit, dia ada, maka itu dia panggil fakir, tidak memiliki apa-apa. Tetapi dari segi dia sesuatu sudut, dia merasa lemah. Dhaif ni lemah. Lemah ni dengan arti kata, bila dia melakukan sesuatu, dia akan melihat itu bukan daripada dia, sebab sifat dia sifat lemah. Dia angkat takbir, bukan dia angkat takbir. Yang menolong dia angkat takbir itu Allah. Maka kita lemah, orang tolong angkat. Maknanya orang tolong angkat tangan kita. Sebab apa kita lemah? Maknanya itu dengan arti kata seseorang itu lemah ini bermakna dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi dan kerana inilah apabila dipuji ia, maka malu ia kepada Allah Ta'ala, bahawasanya dipuji atasnya dengan tiada baginya hakikat, yang sebenarnya tidak ada apa-apa, dan dipandangnya baginya. Dipandang baginya kerana bahawasanya orang yang memandang ia baginya wujud serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa dia rasa malu sebab apa? Hakikatnya dia tak ada. Dia tidak ada. Hakikatnya hanya orang pandang saja dia ada ni. Padahal dia tak ada. Kerana bahawasanya orang yang memandang ia baginya wujud serta Allah. Wujud serta Allah. Dia bersama Allah. Dia ada bermawan, dia dermawan, Allah dermawan juga. Maknanya dia infak, Allah infak, Allah dermawan, dia dermawan dia. Maknanya dia serta Allah. Orang yang memandang begini bahaya. Kerana bahawasanya orang yang memandang ia baginya wujud serta Allah. Macam mana dia wujud? Maknanya wujud serta Allah ni, okey, baik. Dia ketika mana dia ini buat benda baik, dia infak, dia keluar harta banyak, duit dia berjuta-juta dia bagi orang. Hari ni pakai miskin ni, bagi pakai miskin, bagi merasa bahawa dia ada satu sifat pemurah. Sedangkan sifat pemurah tu sifat Allah, bukan sifat dia. Ketika itu dia merasa dia wujud bersama Allah. Pada hakikatnya dia pun pemurah, Allah Ta'ala pun pemurah. Maka iaitu menyekutukan dia akan dia kira dia telah menyekutukan Allah. Wal-iyazubillah. Bahaya ni, bahaya. Orang buat baik ni bahaya. Orang infak ni bahaya. Orang yang banyak infak ni bahaya. Kerana apa? Ketika mana dia infak, dia boleh syirik kepada Allah. Walaupun kita faham pahala infak tu besar.
Macam mana ustaz dia boleh syirik pada Allah? Sebab bila ketika mana dia infak, dia mendapat pujian, orang mengatakan dia pemurah, sedangkan sifat dia pemurah itu sifat Allah, bermakna dia dengan Allah tu bersama. Allah pemurah, dia pun pemurah. Dia rasa dia pemurah. Bila dia merasa dia pemurah, situ sifat Allah, dia telah syirik kepada Allah. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambung lagi, barang siapa berdiri serta syukur segala hamba dan redha ia dengan dia, nascaya adalah ia menunjukkan atas wujud jahilnya dan jauhnya daripada Tuhan. Ini satu lagi penyakit. Tadi penyakit yang pertama. Penyakit penyakit yang pertama tadi, bila dia buat benda yang baik, dia pemurah, orang puji dia pemurah, dia rasa sifat pemurah tu dia ada, maka dia bersama dengan Allah. Dia pemurah, Allah pemurah, maka syirik kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, penyakit yang kedua pula, dia kata barang siapa berdiri serta syukur segala hamba, dia bersyukur dengan hamba tadi, berterima kasih pada hamba. Oh, hamba tadi puji dia, bagus. Terima kasih awak puji saya. Kemudian dikatakan bahawa dan redha ia dengan dia. Dia redha. Redha macam mana? Dengan arti kata dia berpeganglah dengan apa yang orang kata. Saya tengok ni ustaz, dia kata kita contohnya. Ni contoh je. Dia kata ustaz, banyak ustaz ni, Ustaz Mustafa Kamal lah kata, contoh saja ni. Paling pemurah, paling dermawan. Kita pun letak dalam hati, oh rupanya aku ni memang dermawan. Aku ni memang pemurah. Jadi reda dengan perkataan dia tadi. Dia reda, dia berpegang dengan apa yang orang kata tentang pujian tadi terhadap diri dia. Ketika mana mendapat pujian, reda dengan dia, nascaya adalah menunjuk atas jahilnya dia. Menunjukkan betapa jahilnya dia. Lalu dia pegang dengan orang kata, muni baik, baik. Muni alim, oh aku ni alim. Itu tanda dia jahil, dan itu tanda dia jauh dengan Allah. Itu tanda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah maknanya nak buang sifat keakuan. Kena buang sifat keakuan. Maka dalam keadaan macam itu, jahil disebabkan mendapat pujian. Kita sambung sikit lagi ya. Kita ambil matan satu lagi. Sebab itu dikatakan bahawa di samping itu ada juga pujian kadang-kadang membawa kepada dia mendapat pujian, dengan pujian itu membawa dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat pujian, kau jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki buat kebajikan tanpa diketahui oleh orang. Kemudian orang pun tahu, ramai-ramai pun tahu, dan orang pun memuji orang itu, oh, bagus orang tu. Maka tiba-tiba orang tu gembira." Dia pun rasa gembira. Ya Rasulullah, ada satu orang, contohnya, satu orang dia cerita, dia datang satu sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada satu orang dia buat baik. Dia diam-diam saja dia infak. Dia diam-diam infak. Ada duit dia infak. Lepas dia infak, tiba-tiba orang dapat tahu, oh dia ni lah yang lama ni tolong orang fakir miskin." Lalu orang puji, inilah dia orang yang ikhlas, ini orang yang amanah, ini orang yang baik, inilah orang yang sebenar-benar, inilah orang yang tu. Dia, bila dia dapat tahu, orang semua dah tahu, dia gembira. Dia tak pernah bantah. Dia gembira dengan pujian tadi. Apa Nabi kata? Apa Nabi kata tadi? Sedangkan dia ikhlas dah. Dia memang dah tu orang tahu. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Lahul ajru marrataini. Ajru amal wa ajrul farah." Bagi orang itu mendapat pahala dua kali. Satu pahala amalannya dan satu pahala kegembiraannya. Tapi dia memang buat secara tersembunyi, dan dikatakan bahawa dia memang dia buat tersembunyi dan dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia bersyukur tidak apa. Kalau dia memuji Allah tidak mengapa. Kalau dia tidak memuji Allah, maka dia binasa. Jadi dengan arti kata sifat orang mukmin ni apabila dapat pujian, dia kena ingat
pujian tu sebenarnya bukan milik Allah. Boleh ambil tak sikit ni, satu matan lagi ni. Sikit lagi ya. Maka sejahil-jahil manusia aj'alun nasi man taraka yakinun man taraka yakina ma indahu li zanni ma indan nas, sejahil-jahil manusia ialah orang yang meninggalkan ia akan yakin barang yang kepadanya, iaitu barang yang atasnya daripada segala dosa dan segala aib dan segala sifatnya yang jahat yang tiada syak dalamnya, kerana menyangka barang yang kepada manusia iaitu barang yang zahir atasnya daripada baik amal. Maka sejahil-jahil manusia ialah yang bersifat dengan segala kejahatan perkara ini dan tafarrudan dan terpedayalah ia dengan barang yang disangka orang di dalamnya daripada kesempurnaan dan meninggalkan barang yang kepadanya daripada yakin. Allah, payuhnya. Apa maksud dia? Maksud dia gini ya. Sejahil-jahil manusia ialah sesiapa yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Keyakinan ada dah pada dirinya, lalu dia tinggalkan kerana menyangka sesuatu yang ada pada manusia lain, kerana mengikut sangkaan orang lain. Okey, baik. Kita sedar kita ni banyak dosa. Kita sedar kita ni miskin. Kita sedar kita ni tak banyak amal. Kita sedar kita ni bukan orang soleh. Itu yang kita pegang. Tiba-tiba orang pun kata, bagus mu, saya tengok mu ni baik. Mu ni baik, mu ni soleh. Yang kita sedar kita tidak soleh, kita tinggalkan, kita pegang hak dia kata soleh tadi. Inilah sejahil-jahil manusia. Begitu. Dia yakin dengan apa yang orang kata pada dia. Bila dia yakin dengan apa yang orang kata kepada dia tadi, dia tinggal hak dia pegang. Yang dia pegang selama ni, dia bukanlah orang baik. Dia banyak dosa, dia lalai, dia ini da'im. Dia ni tiba-tiba datang satu orang kata Allah, maknanya dia kata, kamu ni orang baik, kamu ni. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tengok zahir kamu. Nampak zahir bagus orang ni. Dia pun kata, saya tengok kamu ni bagus lah. Payah nak mencari orang macam kamu gini-gini. Betul ke ni aku bagus? Maknanya aku sangka lama ni aku tak bagus. Rupanya ada orang kata aku bagus. Lalu dia berpegang dengan kata-kata orang tadi. Li zanni ma indan nas. Kerana makna menyangka sesuatu yang ada pada manusia lainnya. Akhirnya dia pun berpegang dengan pandangan manusia dan yang manusia telah memujinya. Lalulah dia pun dalam keadaan itu bergembira dengan pujian orang tadi. Binasa. Binasa juga yang macam ini. Dan kata Haris ibnu Asad al-Muhasibi radhiyallahu anhu, bermula orang yang reda pada puji yang batil. Pujian itu batil, bukan benar. Pujian tadi batil. Saya tengok ustaz ni soleh. Saya tengok ustaz ni alim lah. Itu batil sebenarnya, tapi dia pegang. Seperti barang yang dipermain-mainkan orang padanya. Dia kata orang yang memegang pujian yang batil adalah seperti orang yang dipermainkan. Maka kata orang baginya bahawasanya najis yang keluar daripada perutnya itu baginya baik baunya. Gitu. Najis yang keluar itu baik, baunya wangi. Jadi ternyata orang tu mempersendakan. Patutnya rasa gitulah, rasa kena persenda. Dia duduk pegang. Mana dia duduk berpegang. Sepatutnya orang-orang soleh, kalau orang tu kata ke dia, kamu ni baik, kamu ni soleh. Tengok Imam Ali Zainal Hasanul Basri. Hasanul Basri ni orang soleh. Tapi orang kata Ali Zainal Abidin. Ali Zainal ni orang soleh. Memang dia soleh. Memang dia benar-benar soleh. Tapi bila orang kata pada dia, kamu ni berlagak soleh, kamu ni bukan orang soleh, gembira dia. Dia kata apa? Terima kasih banyaklah. Kata kamu ni sedarkan aku. Kamu sebut sedikit kejahatan aku. Sebenarnya aku nak beritahu kejahatan aku banyak lagi sebenarnya. Apa terkejut orang tadi?
Terkejut orang tadi. Apa orang tu kata? Memang betul mu ni, memang cucu Rasulullah betul ni. Ali Zainal Abidin. Mu ni memang cucu cicit Rasulullah, memang betul-betul lah. Padahal orang tu duk kutuk dia, orang tu duk kata dia. Tapi dia kata, terima kasih banyak lah. Kamu ni menyedarkan aku. Yang mu sebut kejahatan aku tu sedikit. Sebenarnya banyak lagi kejahatan aku. Maknanya. Maka, kalau orang puji kita, kita tahu pujian itu batil, kita kena merasa macam orang ni pesenda kita. Orang tu pesenda kita. Macam mana pesenda? Macam dia kata, najis yang keluar itu wangi, macam bau kasturi. Maka, suka ia yang pada berdemikian itu, redha ia dengan dihinakan orang. Jadi, kalaulah orang kata kita baik, kita pun berpegang, bermakna kita suka orang hina kita. Kita sedang dihina oleh orang tadi sebenarnya. Dan tiadalah syak bagi bahawasanya segala dosa dan segala aib yang diketahui hamba akan dia daripada dirinya itu terlebih busuk dan terlebih jahat daripada najis yang keluar daripada perutnya. Sedangkan dia tahu dosa dia banyak. Dia ni lah dia punya kedudukan dia buruk, kedudukan dia, dosa dia banyak. Tapi masih lagi terima pujian, maka tidak layak sama sekali. Dan berkata Ahnaf ibnu Qais radhiyallahu anhu, barang siapa memuji manusia dengan barang yang tiada ada di dalamnya, maka dia sangatlah di dalam cercanya, sangat hina dia. Kita puji orang, orang tu tak gitu, sangat hina dia, sangat dia dalam keadaan cerca, maknanya sangat menghina dia. Seolah-olah orang, kita kata orang tu tak gitu, sebenarnya kita hina dia sebenarnya. Orang tu pula tak rasa terhina. Tu jadi masalahnya. Dan kata Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu, bermula membaikkan segala yang jahat itu aib. Orang tu jahat, kita baikkan. Maknanya itu satu aib. Aib padamu. Dan kasih mereka itu padamu itu aib atasmu. Maka menunjukkan mu'alif bagi perkara amal yang demikian itu dengan katanya. Ni jaga-jaga. Kadang-kadang kita memujikan orang sesuatu dengan tidak ada orang itu satu aib. Satu perkara yang membawa kepada dosa, menunjukkan kejahilan. Baik dikatakan bahawa antaranya lagi pujian ini dilarang kerana apa? Perkara puji memuji ini ada bahaya. Ada 6 bahaya. 4 bahaya kepada orang yang memuji, 2 bahaya kepada orang yang tukang puji. Orang yang kena puji. Mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya orang yang memuji daripada yang kena puji. Orang yang memuji ada 4 bahaya. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, terkadang melampaui batas dalam pujian. Melampaui batas dan pujian, akhirnya bawa dosa. Saya tengok ustaz tu soleh sungguhlah. Nak cari orang macam ustaz tu payah. Dia punya baca Quran banyak tu, dia zikir banyak tu. Jadi pujian-pujian yang macam itu melampaui batas. Melampaui batas, maka ini membawa dosa. Maka yang pertama, bahaya pada orang yang memuji, terkadang melampaui batas dalam pujian. Yang kedua, memuji tadi boleh membawa kepada riak ataupun nifak. Apa makna nifak? Nifak ni berpura-pura. Maknanya, orang ni mayang banyak ni. Padahal orang tu tak mayang banyak. Jadi maka membawa kepada nifak. Lepas tu duduk pada siapa? Duduk pada orang yang memuji. Kadang-kadang dia riak. Kenapa? Dia nak khabar dia baik dengan orang tadi. Saya ni, orang ni begini-gini dia puji. Maka memuji boleh membawa kepada riak ataupun nifak. Yang kedua. Yang ketiga, terkadang dia berkata sesuatu yang dia sendiri tak ketahui. Terkadang dia mengatakan sesuatu yang dia pun tak tahu. Seperti apa? Seperti dia kata, ustaz ni ikhlas ni. Dan dia tahu mana ustaz tu ikhlas. Maknanya. Maka dia mengatakan sesuatu yang dia sendiri pun tidak ketahui. Yang ketiga. Yang keempat, terkadang dia yang dipuji itu orang yang fasik ataupun orang yang maksiat kepada Allah. Dia ni
rajin semayang ni, padahal dia semayang penuh riak, ujub, takabur. Tu bahaya. Sebab tu dikatakan innallah yaghdibu idza mudihal fasik. Allah Ta'ala marah apabila dipujinya orang yang fasik. Itu 4 yang binasa pada orang yang memuji, 2 binasa kepada orang yang kena puji. Yang pertama, timbul dalam dirinya ujub atau takabur. Ini yang pertama. Timbul dalam dirinya ujub, rasa bangga, rasa takjub pada dirinya, ataupun rasa takabur, rasa sombong. Yang kedua, dia gembira dengan pujian, membawa lemah daripada menambahkan ibadat. Cukup dah, dia rasa dah dia soleh, dia tak tambah dah ibadat dia. Dia rasa dia dah baik dah. Dia rasa dirinya dah baik. Bila orang kata dia baik, maka dia gembira dengan pujian tadi, melalui dia lemah dalam memperbaiki diri ataupun ibadat. Inilah kebinasaan dalam bab pujian. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara ini. Moga-moga Allah jaga hati kita. Moga-moga kita sentiasa merasa malu dengan Allah dan berpakaian dengan pakaian kehambaan dan menyerahkan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengangkat segala penyakit, dan orang yang sakit disembuhkan, orang yang sempit rezeki diluaskan, dan ditambahkan ilmu kepada kita semua, dan ditambahkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan dipilih kita di kalangan orang yang ikhlas, orang yang bertakwa, dan moga-moga wafat dalam keadaan husnul khatimah semua. InsyaAllah moga-moga kita semua berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijauhkan daripada sebarang azab daripada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.